Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari cuti ni bagi orang Selangor, orang KL tak cuti. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk memanfaatkan sebahagian daripada waktu malamnya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulakan kuliah Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ingin saya maklumkan dan peringatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari Sabtu ni, iaitu pada 17 Disember. Jauh sangat Mac. Mac tu ada cerita masa umrah. Terbawa-bawa Mac. Pada 17 Disember ini, iaitu pada hari Sabtu ni, kita akan adakan daurah syarah matan al-usul sittah. Syarah matan al-usul sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, iaitu 6 asas dalam beragama. Dan usul sittah yang akan kita syarahkan bukan usul sittah Imam Ahmad. Usul sittah untuk daurah kali ini usul sittah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini adalah satu peluang untuk kita baca buku-buku penulisan Syekh Muhammad. Bukan kita kata beliaulah yang, buku beliau sahaja yang perlu dibaca dan terbaik mengatasi semua buku, tidak. Tapi buku Syekh Muhammad Wahhab adalah buku yang paling, buku-buku beliau secara umum, buku yang ditulis sesuai dengan keperluan semasa. Syekh Muhammad secara umumnya buku-buku yang beliau tulis bukanlah beliau menulis buku-buku yang meletakkan perbincangan-perbincangan yang sangat dalam. Tapi topik yang beliau bawa adalah topik yang menjawab persoalan dan keperluan semasa. Namun penulisannya terikat dengan cara penulisan ulama salafus salih. Iaitu ketika beliau tulis mana-mana buku beliau terikat dengan kaedah membawakan dalil Al-Quran, dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaul ulama salafus salih. Kemudian beliau komen. Dan usul sittah yang akan kita bincangkan dalam daurah ini, beliau bawakan 6 usul, iaitu 6 perkara asas dalam beragama yang perlu kita tahu, menjadi prinsip hidup kita, yang perlu seorang Muslim tahu. Pertama, sudah pasti bab mengikhlaskan agama semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bab tauhid.
Jadi 6 usul ni dia berkaitan dengan prinsip hidup kita. Pertama, tauhid. Ikhlaskan Allah. Yang kedua, bab bersatu di atas agama Allah. Syekh bukanlah seorang ulama yang mengajak kepada perpecahan, tapi beliau mengajak kepada persatuan, penyatuan ummah. Sebab itu penyatuan yang beliau serukan iaitu penyatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Apabila disebutkan Al-Quran dan Sunnah, bukanlah menafikan pandangan ulama, namun kita tegaskan bahawa ulama-ulama sunnah mereka tidak mengeluarkan pandangan kecuali berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini beliau akan terangkan usul yang perlu kita tahu. Kerana sebahagian daripada masyarakat pada zaman beliau dan pemikiran ini masih ada pada hingga waktu sekarang, apabila dikatakan kita perlu ajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka membayangkan seolah-olah itu sahaja yang dipegang dan menolak, itu sahaja yang diajak untuk manusia pegang padanya dan menolak pandangan ulama. Tidak. Ulama mereka adalah pewaris Rasul. Jadi tiap-tiap kata kalam ulama adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita tahu bahawa ulama adalah manusia. Sebahagian daripada ijtihad mereka diketahui mereka tersalah dengan adanya ulama lain yang menegur dan mereka membawa hujah dan dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di asas yang kedua yang Syekh akan bincangkan adalah bab penyatuan ummah, bersatu dalam agama dan larangan berpecah dalam beragama. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Asas ketiga, usul ketiga yang akan dibincangkan adalah asas bab ketaatan pada pemerintah. Ini sangat penting, terutamanya keadaan semasa pun penting, walaupun tak disengajakan. Setuju tak setuju dengan mana-mana kerajaan yang tertubuh, jangan ajak manusia untuk melanggar usul ini. Biarlah apa sahaja yang berlaku berada di pihak tertentu, pihak ahli politik sebagainya. Kita sebagai rakyat, jadilah rakyat yang taat kepada undang-undang, taat kepada pemerintah yang sah. Kerajaan bertahan lama ataupun tidak, bertukar ataupun tidak, prinsip kita tetap kekal. Ini perlu pegang. Kita taat kepada pemerintah, iaitu taat kepada bila negara itu berperlembagaan, negara yang berundang-undang, kita sebagai masyarakat dan sebagai rakyat perlu taat kepada undang-undang dan apa sahaja arahan-arahan semasa yang dilakukan oleh pemerintah selagi tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Dan masalah ini akan dibincangkan secara detail, akan disyarahkan nanti secara detail. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Apakah dalil-dalil dan bagaimana keadaan pemerintah pada zaman dulu? Kerana ada orang akan tanya nanti, ada orang persoalkan, dulu Ustaz pemerintah dulu dengan sekarang tak sama dan sebagainya. Sebab nak kata boleh tu, kita prinsip sama, siapa pun ada di atas prinsip sebagai umat Islam, kita kekal dengan prinsip yang sama, taat kepada pemerintah. Ini ditegaskan oleh Syekh rahimahullah. Usul yang keempat berkaitan dengan kaedah mengenali penjelasan berkaitan dengan ilmu, ulama, al-fiqh, fuqaha, mengenali yang manakah dikatakan sebagai dalil, siapa yang ulama sebenar. Ini penting. Kita nak pilih, kita bila dah tahu, kita akan pilih guru. Nak kata ulama ni siapa? Adakah dia ahli persatuan ulama? Adakah dia diberikan gelaran tertentu? Atau apakah prinsip untuk
kita dapat bezakan antara ulama dan bukan ulama. Apakah dasar yang perlu kita pegang untuk tahu suatu hujah itu benar ataupun salah, akan dibincangkan. Ini semua prinsip-prinsip yang sangat asas dan sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang Islam. Prinsip kelima, iaitu usul yang kelima, bila akan membincangkan tentang bab wali. Adakah ahli sunnah wal jamaah tidak beriman dengan wali? Adakah ahli sunnah tidak beriman dengan karamah? Syekh tegaskan bahawa beriman dengan wujudnya wali-waliullah itu adalah perkara yang asas dalam ajaran Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma wali yang dimaksudkan dalam Al-Quran Sunnah itu bagaimana? Bagaimanakah wali berdasarkan, apakah kefahaman wali berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah orang-orang yang dikenali sebagai musuh para waliullah, akan dibincangkan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keenam terakhir, Syekh membawa satu topik yang penting, iaitu membantah syubhat selain ahli sunnah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Akidah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi 6 masalah ini, atau kita kata 6 usul, masalah yang mendasar, masalah yang penting, yang perlu dijadikan sebagai bekalan ilmu untuk tiap-tiap umat Islam, iaitu yang berkaitan kehidupan dia, berkaitan dengan tauhid sampai berkaitan dengan kehidupan dalam sebuah masyarakat dan negara, sehingga sampai kepada mengiktikad yang benar berkaitan dengan kitabullah. Ditegaskan oleh Syekh, dan kita akan dapati ini antara buku-buku ilmiah Syekh Muhammad. Kita dapati bahawa yang tercatat di sana adalah dalil-dalil, dan yang kita paling nampak bijaknya beliau memilih isu untuk dibincangkan, untuk dikemukakan kepada masyarakat awam. Sebab itulah dakwah Syekh diterima di masyarakatnya. Dalam masyarakat beliau dan negara beliau, masyarakat menerima dakwah beliau, dan tidak ada berlakunya salah faham terhadap dakwah beliau. Salah faham hanya berlaku di luar daerah, dari golongan orang-orang yang tak pernah kenali beliau, tidak pernah membaca penulisan-penulisan beliau, dan ditambah dengan berita-berita, maklumat-maklumat, periwayatan dan naratif yang tidak tepat berkaitan dengan diri beliau dan apa yang dibawa oleh beliau. Jadi kita insya-Allah peluang hari Sabtu ni kita hadir sama-sama, dan di isu semasa sebenarnya, isu yang semasa, artinya keperluan yang ada pada zaman Syekh merupakan keperluan juga yang perlu dibincangkan untuk umat Islam pada waktu kini. InsyaAllah itu sahaja yang ingin saya tekan. Ini buku dia insyaAllah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tim penterjemah kita yang kita bincangkan ini, berserta dengan Syarah Syekh Abdul Razak. InsyaAllah kita hadir bersamalah pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Nanti akan disyarah daurah ini akan diselenggara dan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Khairil Anwar pada sesi pertama, dan saya sendiri pada sesi yang kedua insya-Allah. Kita mula pada jam 9 ya. Jam 9 sampai pukul 1 insya-Allah. Jumpa pada hari Sabtu insya-Allah. Okey. Hayakumullah barakallahu fikum.
buku kita masing-masing koyak dah. Buku koyak ni bagus. Menandakan kita baca. Okey, insyaAllah hari ini kita sambung ke surat 173. 173. Kita baca matan hari ini insyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum wahidun. Ni antara matan yang paling panjang. Ibn Abil Is rahimahullah bila syarahkan biasa sepatah dua patah bila syarah. Tapi sampai pada kat sini bila bawakan matan panjang disyarahkan sekaligus. Dan mungkin hari ini kita sentuh matan saja. Wa ahlul kabairi, ni matan ni matan al-Imam matan yang ditulis oleh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Bukan kata-kata Imam Ibn Abil Is, tapi matan Abu Ja'far At-Tahawi. Kata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa ahlul kabairi, dan orang-orang ahlul kabair, itu orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, artinya tak sempat taubat. Kalau taubat, sepakat. Tapi sekarang isunya yang dibicarakan sekarang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat ketika dia mati. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari kalangan umat Islam. Umat Muhammad itu dari kalangan umat Islam. Umat ada berapa? Bila sebut umat Muhammad ada dua. Satu ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Kita jumpa perkataan umat, kita letak dalam kepala. Satu ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatul dakwah ialah umat Nabi Muhammad yang Allah perintahkan Nabi Muhammad berdakwah pada mereka. Siapa umat dakwah? Semua manusia yang sempat hidup setelah Nabi SAW diutuskan sampai hari akhirat. Mereka adalah umatul dakwah, umat yang ditujukan dakwah kepada mereka. Cuma bila kalimah ini, bila ummatul dakwah digandingkan dengan ummatul ijabah, umatul dakwah itu fokus kepada orang yang belum masuk Islam. Walaupun umatul dakwah itu semua sekali, tapi sebabkan istilah, adanya satu istilah lain yang mengkhususkan orang yang menerima dakwah Nabi SAW, iaitu ummatul ijabah. Maka bila digandingkan ummatul dakwah dengan ummatul ijabah, ummatul dakwah fokusnya kepada yang belum masuk Islam, yang perlu lagi kita dakwah, dan ummatul ijabah adalah orang yang telah menerima dakwah, itu orang-orang Islam.
Bila disebutkan wa ahlul kabairi, dan orang-orang yang ahlul kabair yang membawa dosa besar ketika meninggal, iaitu belum bertaubat. Kalau bertaubat, dosa apa pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dosa syirik. Termasuk dosa syirik. Orang kafir bila dia bertaubat, Allah terima. Dia masuk Islam, Allah terima. Orang yang murtad, dia bertaubat, Allah terima. Ni bab kalau taubat. Tapi sekarang yang dibincangkan kalau mereka meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa besar. Apa erti dosa-dosa besar? Dosa-dosa yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dosa-dosa yang dilarang dengan tegas, disertai dengan ancaman di dunia ataupun akhirat. Ancaman dunia diancam dengan hukuman-hukuman hudud dan qisas, atau ancaman-ancaman keras yang lain. Di akhirat diancam dengan neraka dan laknat. Jikalau dosa yang Allah larang, Nabi larang, kemudian diancam pelakunya dengan laknat atau dengan hukuman hudud ataupun qisas, atau diancam dengan api neraka atau azab, larangan-larangan begini dinamakan sebagai dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang merupakan larangan Allah secara mutlak, umum, dan tidak dispesifikkan dengan ancaman-ancaman khusus, dikenali sebagai dosa-dosa kecil. Kecil dalam erti kata untuk membezakan antara dosa besar tadi dengan yang kecil. Walaupun kalau dilihat kepada dosa itu sendiri, dilihat kepada siapa yang kita lawan, maksiat itu yang kita lawan, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dosa yang kecil. Semua dosa itu besar kalau dilihat kepada siapa yang kita lawan. Tapi kalau dilihat kepada nas, kepada teks Al-Quran dan Sunnah, kita bezakan dosa besar itu adalah dosa-dosa yang larangan-larangan dalam agama Islam yang disertakan dengan ancaman janji-janji buruk di dunia dan di akhirat, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Jadi wa ahlul kabairi, dan ahlul kabair, orang-orang yang ahlul kabair. Tasnif ni, pengkategorian ni ialah pada bab akidah ni pada orang yang meninggal ahlul kabair. Orang yang melakukan zina wal-'iyadzubillah, tidak bertaubat. Orang yang minum arak, mati dalam keadaan mabuknya, wal-'iyadzubillah. Orang yang derhaka dengan ibu bapa. Orang pemakan riba. Ahlan. Masyaallah. Dan dosa-dosa besar yang lain. Dan dosa-dosa besar yang lain. Yang disenaraikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sebahagiannya dalam kitab beliau Al-Kabair. Jadi yang buat dosa-dosa ni tak bertaubat, mati dalam keadaan bawa dosa-dosa besar, itu nama ahlul kabair. Min ummati Muhammadin, dari kalangan umat Muhammad, itu umat Islam, ummatul ijabah. Fil nari la yukhalladun, mereka tidak kekal dalam neraka. Mubtada'nya
wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khabarnya la yukhalladuna finnar. La yukhalladuna finnar. Mereka tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Bukan bererti khabarnya adalah finnar. Kalau kita baca, ada orang ni baca dan ada syurah. Ini ada sebahagian daripada yang mensyarahkan akidah at-tahawiyah. Mereka syarahkan ahli kabair dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar. Mereka dalam neraka. Ya, khabarnya finnar. Sedangkan Syekh rahimahullah bukan berhenti kat situ. Syekh tu finnari la yukhalladun. Jadi berhentinya kalau baca jadi mukrik ke, kita nak faham, kena finnari la yukhalladun situ. Kenapa la yukhalladun? Syekh tak kata la yukhalladun finnar. Kan senang. Sebab dalam sini kita nampak dalam bahagian ni Syekh meraihkan sajak. Mana ayat hujung dia bunyi sama, bunyi sedap. Syekh kata finnar la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Ala wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibin ba'da an laqullaha arifin. Jadi Syekh nakkan bunyi itu. Bunyi macam sajak sikitlah. Sajak, orang panggil sajak. Bila kalimah hujung dijadikan sama. Jadi syarah, bila kita syarahkan dan bila kita baca finnari la yukhalladun. Kita tak kata finnar, tak boleh stop situ. Kalau kita baca wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar, stop situ. Artinya akidah ni bukan akidah sunnah. Ni akidah khawarij. Kena baca dengan tempat berhenti yang betul. Tempat berhenti wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Iaitu apabila mereka meninggal dalam keadaan muwahhidun, mereka masih mentauhidkan Allah, iaitu masih dari kalangan orang Islam, tidak membatalkan keislamannya. Dosa-dosa besar yang tidak terkeluar daripada tauhid, tidak terkeluar daripada Islam, iaitu bukan dosa syirik. Syirik pun dosa besar. Syirik ni dosa yang paling besar. Bukan dosa kufur. Bukan dosa nifaq akbar. Bukan nifaq yang besar. Bukan dari bab-bab yang membatalkan akidah. Dia masih orang Islam. Dosa-dosa besar yang tak sampai pada kufur. Sebab tu Syekh letakkan qaid kat situ. Letakkan syarat di situ. Idza matu wa hum muwahhidun. Apabila mereka meninggal dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak kekal dalam neraka. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka tak sempat bertaubat atau mereka tidak bertaubat. Nak tegaskan balik. Orang kata, oh kalau bertaubat memanglah. Tak, Syekh kata. Walaupun dia meninggal dalam keadaan, katalah kita nampak ada orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Boleh tak kita hukum kepada ahli neraka? Tak boleh. Katalah datang berita fulan dan fulan meninggal dalam bilik dalam keadaan berdua, laki dan perempuan bukan mahram. Na'udzubillah lah. Tapi ada dalam masyarakat berlaku peristiwa sebegitu. Boleh tak kita kata dia ahli neraka? Apa sekalipun yang kita dapat, tak boleh kita letakkan. Kita tahu benda itu benda buruk. Tapi kita tak boleh hukumkan mereka sebagai ahli neraka. Sebab
selagi mereka tidak murtad, tidak keluar pada Islam. Masih muwahhidun, mereka masih ada tauhid, macam mana sekalipun jenazah mereka tetap diuruskan dengan cara jenazah selayaknya sebagai seorang Muslim. Dan kita tak hukumkan mereka sebagai ahli neraka. Tak hukum sebab kita kata-kata kita tidak mempengaruhi. Tak hukum artinya kita tak tahu mereka ahli neraka atau bukan. Kenapa? Sebab inilah dia bab al-kabair. Al-kabair ni ada hukumnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka tidak bertaubat, iaitu ketika meninggal. Ba'da an laqullahu arifin, selepas mereka bertemu dengan Allah, iaitu mereka meninggal arifin, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal kat sini artinya dalam keadaan Islam, bukanlah dengan erti takrif golongan Jahmiyah bahawa iman itu hanyalah kenal. Tidak. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan kenal Allah itu orang Islam. Orang Islam kenal erti kata jadi orang yang beriman. Mereka ini tidak kekal dalam neraka. Dekat mana? Kita tak katakan mereka ahli neraka. Kalau mereka dimasukkan dalam neraka sekalipun, kita yakin mereka tak kekal selama-lamanya dalam neraka. Wahum, di mana kedudukan mereka? Wahum fi masyiatihi wa hukmihi. Walaupun kita katakan mereka bukan ahli neraka, kita tak hukumkan mereka sebagai neraka. Kita tak kata mereka ni bebas dan mereka dapat nikmat ataupun iman sempurna, tidak ada apa-apa yang akan menimpa mereka. Tidak, itu qaul Murji'ah. Yang katakan mereka ni ahli neraka, kekal selama-lama dalam neraka, Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kata mereka buat apa sekalipun selagi di Islam tak ada apa-apa semua, hukuman tak ada apa-apa, Allah tak kena apa-apa ni, memang mereka Allah Subhanahu Wa Taala hanya ancaman-ancaman tersebut, wa'id itu tak kena langsung pada orang Islam asalkan dia ada kalimah la ilaha illallah. Ini golongan Murji'ah. Kita kata mereka ada kat mana hukum mereka? Wahum fi masyiatihi wa hukmihi. Mereka berada dalam masyiah dan hukum Allah, berada dalam kehendak Allah. Insya'a, apa arti masyiah? Maksudnya insya'a, kalau Allah kehendaki, ghafara lahum wa afa anhum bifadlihi. Allah berikan maghfirah pada mereka dan Allah memaafkan mereka. Afu, maaf. Allah mengampunkan mereka dan memaafkan mereka. Bifadlihi, dengan kurniaannya. Jadi berada dalam syiah. Allah nak azab, Allah azab. Kalau Allah azab tak kekal dalam neraka. Kalau Allah nak ampunkan mereka, boleh tak terjadi? Boleh. Ahlul kabair bawa dosa besar, Allah ampunkan. Ya. Kerana rahmat Allah itu luas, Allah boleh mengampunkan. Kita tak kata confirm Allah ampunkan, tak. Kita kata berada dalam masyiah. Allah boleh ampunkan. Kisah berkaitan dengan lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian lengkap jadi 100 orang. Dibunuh dengan bukan orang biasa, ada ibadah. Ya. Selepas syirik pada besar. Selepas syirik. Ya. Cuma lelaki ni dia bertaubat. Dia
bertaubat, cuma tak pernah buat amal soleh selain bertaubat. Dia tak betul dia berpindah bertaubat, mana dia taubat tapi nak tentukan taubat nasuhah, dia betul-betul taubat dan dia nak jauh daripada dosa ni buat. Itu nama taubat, taubatun nasuhah. Sehingga dia mati di tengah-tengah jalan. Menunjukkan bahawa taubat ni, ada orang lepas taubat dia tahu buat, dia masih buat apa yang dia lakukan. Sebab tu kita ada beza antara istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, mulut kita yang memohon pengampunan kepada Allah. Dan taubat menyatakan keazaman kita untuk meninggalkan dosa dan tidak ulang balik. Itu nama taubah. Jadi, astaghfirullah, aku minta ampun ya Allah. Wa atubu ilaih, dan aku ikrar takkan buat lagi ya Allah. Aku takkan buat lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi orang yang bawa dosa besar bertemu Allah, kita katakan mereka dalam masyiatillah. Mereka berada dalam masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata ahli neraka. Hukum dia, hukum amalan, neraka lah. Ancaman untuk orang berzina, neraka. Ancaman untuk orang yang membunuh saudara semuslimnya, neraka. Ancaman memang neraka. Tapi ahli sunnah beriktikad bahawa bab wa'id, ancaman tadi, bila seorang tu meninggal kerana bawa dosa-dosa yang ada ancaman, mereka berada dalam masyiatillah. Kita tak hukumkan mereka sebagai ahli neraka. Kita tak kafirkan. Kalau begitulah berkaitan dengan bunuh, zina dan sebagainya, jauh sekali ahli sunnah nak hukumkan neraka kepada ahli bid'ah yang buat bid'ah sekadar. Bid'ah. Orang pergi buat kenduri tahlil sebagainya, tak adalah sampai ke tahap kita nak kafirkan. Seperti mana ada orang bayangkan seolah-olah golongan ahli sunnah ini mengkafirkan umat Islam hanya kerana mereka berakidah Asy'ariyah wal a'zubillah. Takkan berlaku. Kita jauh sekali daripada hukum. Bukan Asy'ariyah saja, hatta golongan Khawarij sekalipun kita tak hukumkan begitu. Hatta Syiah sekalipun kita tak hukumkan begitu. Macam mana dengan golongan yang dikategorikan oleh ulama sunnah sebagai ahli sunnah yang umum? Maksud secara umumnya sama. Tapi ada masalah-masalah perbezaan antara Asy'ariyah dan Salafus Salih dalam bab tertentu. Mereka tidak mewakili kaum ahli sunnah kerana mereka berbeza dengan Salafus Salih, ahli sunnah sebelum mereka. Kerana sesuatu perkara ijma' tak boleh dibatalkan. Jadi mereka masih lagi kita katakan sebagai ahli sunnah secara umum, dan kita hukumkan muamalah dengan mereka umum. Namun dalam bab perselisihan antara mereka dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kefahaman yang mana kita tahu dengan jelas, dengan nukilan-nukilan, kita katakan bab itu yang betul adalah ahli sunnah sebenar. Siapa ahli sunnah sebenar? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang datang kemudian semuanya pengikut sahabat. Tak mungkin imam asas itu yang salah. Nak tahu kita nak ahli sunnah ke tak ahli sunnah, tengoklah kita ikut sunnah ke tidak, kita ikut jamaah ke tidak, jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ukurannya. Di situlah tempatnya. Tak mungkin orang kemudian lebih ahli sunnah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata, jadi kita hukumkan ahli sunnah yang umum. Apa tak itu pada kepada aliran itu sendiri, apatah lagi orang awam yang tak faham apa-apa. Maksudnya ada di kalangan orang-orang tertentu yang mana kesesatan yang mereka bawa sampai pada tahap kesesatan itu merupakan dosa-dosa yang mengkufur, menjadikan mereka kufur. Cuma kita tak boleh putuskan kerana kita bukan ahlinya.
Contohnya ada orang bawa pemikiran, tak boleh pakai hadis, tak boleh pakai sunnah. Hadis ni tak terpakai, hadis tak sesuai dan sebagainya. Kata-kata kufur. Jadi kita dalam hati kita yakin dia ni kalam dia kufur, tak bertaubat sebagainya. Tapi kita bukan pemerintah. Kita tak isytiharkan dia kafir dan sebagainya. Cuma kita yakin dalam hati kita bahawa dia ni dah jatuh kafir. Jadi untuk kita tak perlu salatkan, tak perlu sebagainya untuk diri kita. Tetapi untuk masyarakat tetap bergantung kepada hukum pemerintah. Pejabat agama kata dia masih Islam, Islamlah. Itu kaedah semua masalah. Pandangan peribadi kita, autoriti kita pada diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau berkaitan kemaslahatan umum, hukum imam itu memutuskan khilaf dalam masalah-masalah kemaslahatan umum yang melibatkan kemaslahatan umum. Bab talak, kalau dirujuk kepada pemerintah, apa yang pemerintah putuskan, itulah dia. Tengok undang-undang. Tengok undang-undang. Ni bab undang-undang, kalau dirujuk, tak kira dia pegang talak lafaz sekali 3 jatuh 1 ke, tapi kalau isterinya bawa kes ke pejabat agama dan pejabat dah putuskan, hukum qadi ini yang memutuskan. Jadi jangan mentang-mentang dah belajar masalah fiqh ni letak 3. Jangan. Kalau isteri dia bawa kes bawa ke mahkamah, dan itu pun bab yang melibatkan pertelingkahan, kena ada perlu dirujuk pada pihak berkuasa. Itulah masalah yang paling baik. Sebab tu dalam bab kita bincang ilmiah. Tapi dalam bab kehakiman, kita tahu bab kehakiman, tiap-tiap negeri ada mazhab dan enigma yang tersendiri, itu yang terpakai. Jadi kalau sebelum sampai ke hakim, pakat nak pergi rujuk kat Perlis ke, duduk kat Perlis tu, cerita lain. Sampai ke hakim putuskan. Sampai di hakim akan putuskan berdasarkan kepada mazhab setempat. Jelas? Semua masalah. Bila sampai pada hakim, kata-kata hakim itulah yang memutuskan. Bila berkaitan maslahah, hukum-hukum berkaitan kemaslahatan, hakim ni putuskan, bukan kita je, dia ada 2 pihak. Umum, dan bukan kita je, keluarga lain pun terikat dengan undang-undang yang sama. Tapi hakim dia tak putuskan berkaitan dengan urusan peribadi. Salat kita nak letak tangan kat mana, tak adalah hakim datang bawa masuk mahkamah. dia ni salat letak atas dada, yang ni masuk mahkamah, tak ada. Hakim tak masuk isu macam tu. Itu nama isu peribadi. Kita kena terbuka dalam bab isu-isu pandangan peribadi, kita boleh amalkan. Bagaimana cara kita tarjihkan letak tangan di mana, kita baca bismillah perlahan atau kuat dan sebagainya. Kecuali lah kalau baca perlahan ataupun kuat di satu tempat yang bawa kepada huru-hara, kita kena ikut mazhab setempat. Tapi kalau di kalangan, walaupun duduk di tempat tu, di kalangan yang semua faham dan sebagainya, tak ada masalah. Kita tak boleh ambil satu pandangan yang boleh mendatangkan huru-hara dan kecoh. Bukan setakat bismillah kuat perlahan, sampai pada bacaan qiraat, kita bawa qiraat selain daripada qiraat yang makruf satu tempat pun dilarang. Kalau orang tak faham, bukan kita menafikan tak boleh baca bismillah perlahan atau tak ada baca kuat, bukan itu isunya. Ya, mana kalau diberitahu, maksudnya dapat elak, kita beritahu orang faham, ataupun orang tahu dah, ustaz ada pandangan demikian, tengok jemaah pun yang faham dan sebagainya, tak ada masalah.
Mana kita boleh buat ikut pandangan tertentu sekiranya tidak adanya elah perpecahan tadi. Ini yang akan dibincangkan nanti dalam usul yang ketiga nanti. Dalam usul sitah hari Sabtu ni. Sebab tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pun meletakkan mazhab Hambali sebagai mazhab rasmi. Terutamanya dalam bab kehakiman dan bab pewarisan harta. Hakim satu, yang kedua bab faraid. Jangan pula bila kita dapat banyak ambil mazhab kita. Tak boleh. Bab-bab melibatkan hak orang lain, adanya bab-bab pertelingkahan sebagainya, kita rujuk kepada hakim. Dan hakim ada mazhabnya, ada enactmentnya, ada undang-undang yang dipegang. Okay, balik semula pada bab ahli kabair. Ahli kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Muhammad, mereka tak kekal dalam neraka kalau masuk neraka. Bila mereka meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih Islam. Walaupun mereka tidak bertaubat, tak sempat bertaubat. Selepas mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini berada dalam masyiatillah dan berada pada hukum Allah. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mahu, Allah ampunkan dia dan maafkan dia dengan kurnianya, semua akan disyarahkan semula. Akan disyarahkan semula secara detail. Sebab tu saya tak masuk pada apa beza antara maghfirah dengan al-afu dan sebagainya. Sebab kita akan syarah semula. Hari ini kita settlekan matan umum dulu. Syarah tu tak syarah lah, kalau takut salah faham, itu saja. Tapi detailnya akan Syekh akan syarahkan. Tu ada banyak tu. Ikhtilaf ulama berkaitan dengan dosa besar, ada banyak yang akan disyarahkan. Tapi kita sekarang fokus pada matan. Okay. Kenapa kita kata mereka berada dalam masyiah? Kita tak hukumkan mereka sebagai ahli neraka, tak boleh. Sebab apa? Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih. Sebab kita ikut seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kitab, dalam kitabnya. Dalam Al-Quran Al-Karim, beliau sebut sini matannya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampunkan selain daripada dosa itu bagi siapa dia kehendaki. Apa ayat sebelumnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan syirik kepadanya. Iaitu dia tak sempat taubat, dia tidak mentajdidkan Islamnya, dia buat syirik. Allah takkan ampunkan, mati buat syirik. Allah takkan ampunkan. Tapi kalau yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampunkan dosa selain itu. Duna dzalik, dosa yang lebih bawah daripada itu. Mana tak sampai bertahap syirik. Adakah semua ampunkan? Tak tahu. Liman yasha, bagi Allah nak. Allah boleh ampun kepada siapa Allah nak. Jadi orang yang buat dosa yang kita nak depan mata kita sekarang ni, dari kalangan mana? Kalangan yang Allah ampunkan ke Allah tak ampunkan? Kita tak tahu. Jadi kita kata berada dalam masyiatillah. Kerana Allah kata liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Kalau dari kalangan seperti seorang lelaki yang bunuh 100 orang ni, dia di kalangan Allah ampunkan. Dari kalangan pelacur dari kalangan Bani Israel yang bagi minum pada anjing, buat kebajikan, dan dia mentauhidkan Allah. Tauhid, dia mentauhidkan Allah, bukan orang dia tak buat syirik. Kalau dari kalangan tu rahmat Allah, fadlullah. Tapi kita tak boleh mengandalkan perkara tersebut. Buatlah dosa, Allah kan Maha Pengampun. Ini golongan Murji'ah. Kenapa? Kenapa tak boleh kita mengharapkan pengampunan Allah sehingga mempertaruhkan syurga, kehidupan kita hari akhirat? Sebab syurga ni tak ada cuba-cuba. Tak ada test percubaan. Dia datang nampak neraka, balik semula. Dia tak ada U-turn, dia tak hidup semula. Kalau hidup semula tu adalah peluang.
Nampak betul malaikat, stop. Nak minta balik dari sana. Ya baik. Tapi tak ada, hidup sekali je. Dia tak boleh, tak ada ikut nasib. Tak boleh nak cuba nasib. Jangan pertaruhkan kehidupan akhirat selama-lamanya hanya ingin mengharapkan masuk dalam orang yang ampunkan. Kan lebih baik jadi di kalangan orang mukmin yang Allah janjikan kebajikan. Yang kita kejar adalah kita jadi orang yang mukmin. Kalau ada orang yang buat dosa besar dan cerita tentang tak apa Allah ampunkan, apa artinya? Artinya bab keimanan, bab syurga, bab agama ni tak bernilai sisi dia. Dia tak takut sangat. Dia tak risau sangat. Itu tandanya dia tak berapa kisah. Dia risaukan keadaan itu akan menjerat dia. Kerana Allah Maha Adil. Ada orang yang melakukan dosa yang Allah ampunkan, dosa besar yang Allah ampunkan, ada yang Allah tak ampunkan. Jadi kita, kerana kita jahil tentang ilmu Allah, kita tak tahu. Kita hanya kata mereka berada dalam masyiatillah. Jelas? Kenapa masyiatillah? Sebab Allah kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang sebut liman yasha. Sebab tu kita berada dalam masyiatillah. Wa in syaa, dan sekiranya Allah kehendaki, azabahum finnar bi'adlihi. Allah mengazab mereka dalam neraka dengan keadilannya. Bab azab, bab hukuman Allah semuanya adil. Dari bab syurga, bab pahala, bab kelebihan, Allah bagi lebih. Kurniaan Allah bifadlih. Kita nak buat baik, Allah catat 1 dah. Buat baik paling kurang 10 hingga 700, hingga jumlah yang kita tak tahu. Yang sangat banyak. Bab kebaikan, Allah muamalah kita dengan bifadlihi, dengan kurniaan. Dan Allah itu Iqra wa rabbukal akram. Allah Maha Karim, Maha memberi, Maha memuliakan. Bab kebajikan. Bab dosa, Allah Maha Adil. Orang yang buat dosa, niat nak buat dosa, tak jadi, tiba-tiba tak jadi, takutkan azab Allah, dapat pahala. Niat buat dosa, azam nak buat, dapat buat 1. Buat 1 dapat 1. Itu pun masih bergantung kadang istighfar, taubat, dia buat kebajikan yang menghapuskan kejahatan. Allah Maha Adil. Jadi kalau orang dihukumkan neraka, memang dia jahat. Setelah peluang untuk dia dapat kebaikan itu banyak. Cuma jiwa manusia ni lebih suka pada buat benda yang Allah larang. Betul? Tengok golongan LGBT yang ada kat Qatar sekarang. Golongan yang nak tuntut arak, bukan main banyak air yang ada tu. Dia nak juga arak. Macam-macam air yang dijual, betul? Tapi dia nak juga arak. Tak puas hati tu. Sampai kalah semua. Padan muka. Tinggal satu lagi. Harap kalah seorang. Ini isu bola. Bola ni mengancam. Anak tak berapa layan sangat. Tapi bila ada negara Islam yang masuk, ini bukan tak masuk dalam balak barak Ini bab cerita luar. Terpengaruh juga. Terpengaruh. Bermula dengan sokong Saudi kalah, tak apa, biarkan dia. Kita sokong yang ada. Yang ada sekarang ni Morocco dengan cerita pengaruh walaupun sukan. Terpengaruh. Walaupun anda tak cerita hukum bola boleh, jangan. Tak cerita hukum, tapi cerita perasaan, terpengaruh.
Banyak makanan dan minuman yang Allah halalkan, tapi manusia tetap cari yang haram. Tapi itu penyakit. Hati yang ada penyakit. Orang dah biasa buat benda haram, dia susah tinggalkan. Tapi kalau kita jauh benda tu, kita jauhi haram, insya-Allah kita selamat. Ada ke sini teringin nak makan babi? Tak ada kan? Sebab kita jauhi dia. Kan? Tapi kalau orang hari-hari duduk pernah makan, duduk sebelah situ tengok. Sebab tu maksiat ni kita perlu jauhi. Jauh dengan sejauh-jauhnya. Bila kita jauh betul-betul, kita tak terfikir pun untuk buat. Kalau ada maksiat yang kita ada teringin nak buat, artinya kita dekat dengan dia. Maknanya kadang terfikir, dia bawa fikir. Lama-lama sampai pada berazam nak buat. Artinya kita mendekati maksiat tersebut. Sehingga baru kita lakukan. Dan nak tahu maksiat apa yang kita dekat dengannya, tengok pada keadaan kita. Apa yang nak buat? Ada orang dekati harta yang haram. Dia tak boleh tahan. Dia nampak duit terbiar tu rasa. Dia jangan dekati. Kalau tak boleh nampak duit, jangan jadi bendahari. Jangan jadi bendahari. Jangan pegang duit. Jadilah pekerja kebersihan. Atau jadilah kerja lain. Okey. Wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi adlihi. Kalau Allah mahu, Allah azab mereka dalam neraka dengan keadilannya. Thumma yukhrijahum minha. Kemudian Allah keluarkan mereka daripada neraka tersebut bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Nampak? Ketika kebaikan, Allah beri kita kebaikan dengan rahmat, dengan kurniaannya. Allah kesiankan. Bi rahmatihi, dengan belas kasihnya. Wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atihi. Sama ada dengan rahmat Allah, Allah keluarkan, Allah perintahkan dia keluar. Atau dengan rahmat Allah, Allah benarkan ahli ta'ah untuk beri syafaat. Anak yang ada dalam syurga, Allah benarkan pergi syafaat pada mak ayah kamu. Dapat syafaat daripada ahli syurga. Kita dah bincangkan sebelum ni dan akan dibincangkan lagi. Sebab tu ana tidak detailkan. Thumma yab'athuhum ila jannatihi. Kemudian mereka dihantar ke syurganya. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala maula ahli ma'rifatihi. Yang demikian itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung ahli ma'rifahnya, itu orang Islam. Bukan ahli ma'rifah artinya dengan takrif golongan Jahmiyah. Jadi ahli ma'rifati ialah ahli Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala wali. Allah waliyul ladzina amanu. Wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nakratihi. Dan Allah tak jadikan golongan yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, orang Islam ni, di dunia dan akhirat seperti orang yang tak kenal Allah. Alladzina khabu min hidayatihi. Itu orang-orang yang rugi dan terlepas daripada hidayahnya. Walam yanalu min wilayatihi. Dan mereka tidak mencapai atau tidak mendapat sedikit pun daripada wilayah Allah, daripada belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah ni apa bahasa Melayu? Ya? Kita sebab bahasa Melayu tak ada. Apa lawan wilayah? Wilayah lawan dia apa bahasa Arab? Wilayah lawannya Selangor. Tak ada. Wilayah lawannya adawah. Adawah permusuhan. Permusuhan ni ada lawan dia banyak. Ada lawan musuh kawan. Ada sebab permusuhan, adawah lawannya wilayah. Jadi ahli adawah namanya adu, musuh. Orang yang
termasuk dalam ahli adawah, musuh. Ahli wilayah, wali. Jadi wali lawannya adu. Waliullah lawannya aduullah. Nak fahamkan makna wali. Jadi ada orang yang dia tidak mencapai wilayatullah, tak dapat sikit pun daripada sifat wilayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak lindung dia langsung. Itu orang kafir lah. Orang kafir Allah tak bagi sikit pun belas kasih pada dia hari akhirat. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Mim itu artinya ya. Sama ada baca ya Allah ataupun Allahumma. Mim itu gantikan harfun nida ya. Mimun nida. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, kata Syekh, ya waliyal islami wa ahlih, Tuhan yang memelihara agama Islam dan ahlinya, itu orang Islam. Masikna bil Islam hatta nalqaka bihi, kekalkan kami dalam agama Islam sehingga kami bertemu denganmu ya Allah. Kekalkan kami di atas Islam atau dengan Islam. Wal'azubillah, kematian dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah satu perkara yang menakutkan. Jadi nikmat yang paling besar, dosa-dosa yang apa dilakukan, bila dia masih lagi tauhidkan Allah, ini nikmat yang besar. Kerana sudah pasti akhirnya dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Islam, dia takkan masuk syurga. Jadi dah meninggal, tak boleh dah. Suatu orang meninggal bukan Islam, tak boleh kita doakan, tak boleh kita istighfarkan. Apatah lagi bagi Islamkan dia. Ada zaman sekarang punya lah jahil. Dah lah jahil jadi wali pula tu. Oh, wali sekian-sekian, syekh sekian-sekian, habib sekian-sekian. Boleh Islamkan orang Kristian yang dah mati. Allahu Akbar. Orang jahil boleh Allah, Allah. Alan Ustaz. Ya saya. Ayahnya. Mak dia. Ya. Kan syarat, nas. Satu, kita ada senang jemaah kita tak gunakan sentimen. Tapi cuma kita bincangkan. Tak banyak bincangkan sangat. Sebab apa? Dia tidak berkaitan dengan kehidupan harian kita. Dan kalau bincangkan pula, orang marah. Di mana tempat mak ayah Nabi SAW, kedudukan mereka. Orang kata zaman tu zaman Nabi belum diutuskan, mereka tak kenal Tuhan. Rajahnya golongan jahiliah, seruan sampai pada mereka. Kerana mereka kenal Allah, mereka kenal Ibrahim, mereka paling kenal Ibrahim sebagainya. Sebab tu mereka ni ahli jahiliah tidak semua dihukumkan fatrah. Ada di kalangan mereka yang mengenali millah-millah yang Hanifiyah, yang bersih daripada syirik. Seperti mana yang dianuti oleh Nabi sendiri sebelum Islam, sebelum dapat wahyu, Abu Bakar, Uthman, Waraqah bin Naufal, Buhairah, walaupun hadis berkaitan Buhairah tu riwayatnya lemah. Nama-nama yang beriman dengan agama yang menjauhi syirik. Tapi mereka tak tahu perjalanan syariah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajibkan sesuatu yang lebih dari kemampuan. Kalau pada zaman tu mereka beragama dengan agama Hanifiyah yang kita tahu, insya-Allah mereka selamat. Seperti mana berlaku pada Waraqah bin Naufal. Ada soalan lain, Syekh? Hukum dalam Islam ni mesti ada. Ada orang yang boleh dihukumkan sebagai fatrah, iaitu yang memang tak sampai langsung berita tentang Islam pada dia. Siapa dia? Wallahu alam.
Siapa mereka? Wallah a'lam. Yang dalam hutan mana ke, kat mana yang langsung agama Islam tak sampai, nampak orang Islam pun tidak, tak mustahil ada. Kalau betul-betul tak sampai langsung berita Islam pada mereka, mereka pun tak kenal orang Islam, tak ada suruhan sampai pada mereka, mereka adalah ahli fatrah. Tapi kalau duduk kat negara Islam, siap kutuk lagi Islam, dia boleh kata kami ahli fatrah, tu kan ahli fatrah tu. Tak, dia ada Islam. Ada orang kata, ya kami duduk negara Islam, tapi kami tak pernah diajak. Ya, orang tu tak ajak, dok salah dia. Yang awak tak tanya pun sama. Orang yang tak tanya. Mana dosa kufur ni ada, kita tak ada 5 jenis kekufuran, betul? Antara kufur nama kufur i'rad. Kufur sebab dia berpaling, dia tak nak dengar, dia tak hiraukan. Tak semuanya kufur tu kufur juhud, dia lawan. Kufur ni orang yang tutup fitrah Islam dirinya. Asalnya lahir Islam tapi jadi kafir. Kafir ni cover, dia tutup fitrah dia. Sebab dia banyak sebab. Kadang-kadang sebab juhud, lawan. Orang sampaikan Islam, dia lawan balik. Kadang-kadang sebab dia syak. Tak ambil, dari dulu tak ambil keputusan. Masuk Islam ke tak? Ni kita. Sampai mati. Kufur syak. Syak dengan apa? Atau syak entah hari kiamat dan sebagainya, ada saja benda ni syak. Ada yang kufur nifaq. Mulut manis depan orang, hati tak, dia sebenarnya i'tiqad dan sebagainya, dia kafir, kufur nifaq. Ada kufur i'rad. Memang tak nak dengar. Islam tak payahlah tak fikir. Yang penting kita cari duit. Tak payah risau. Dia ada benda nak cakap, dia langsung tak layan. Ignore. Buat tak tahu. Dan ni kebanyakan kufur zaman sekarang, kufur zaman liberal ni sekarang ni, zaman tak nak ambil tahu, zaman tak hirau. Seruan sampai tapi dia tak hirau. Kafir juga. Kafir. Tetap kufur. Jelas insyaAllah. Okey, sampai sini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ada kebaikan dan manfaat. Yang baik kita mohon kepada Allah agar Allah membalasnya dengan kebaikan. Yang salah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah gantikannya dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita terus menerus sehinggalah kita dibimbing dan diarahkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.